Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Menurut visi ini, UMK memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan. Ekosistem ini merangkumi 9 fakulti yang disokong oleh institusi dan pusat kecemerlangan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Pengurusan atasan universiti bersama dengan pekerja UMK di semua peringkat komited untuk merealisasikan UMK sebagai Universiti Awam Malaysia yang disegani kerana asas keusahawanannya. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK, UMKEI, memayungi 3 pusat berasaskan keusahawanan lain, Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ISMI, dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global GARI. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan, dan dengan bangganya mengetuai Jawatankuasa Panduan Kementerian Pengajian Tinggi untuk Pendidikan Bersepadu Keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 29 program sarjana muda dan 16 program pasca siswaza dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, serta seni dan warisan. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, MyEyes, Massive Open Online Course, MOOC, dan pembelajaran teradun. UMK komited untuk mengembangkan graduan kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan #UMK4Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kaki tangan dan pelajar kami secara konsisten menunjukkan kemahiran dan kebolehan yang luar biasa dengan semangat kerja berpasukan yang begitu hebat. UMK tidak lagi menoleh ke belakang untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton live Facebook sekalian, saya Siti Nurul Huda Muhammad Azmin akan berperanan sebagai moderator dalam forum UMK4Society pada hari ini yang bertajuk IFSA sebagai Hub Security Makanan Pantai Timur.
Untuk makluman semua, forum ini dianjurkan oleh Pusat Jaringan Industri Universiti CUIC dengan kerjasama Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari IFSA dan Fakulti Industri Asas Tani FIAT. Forum ini bersiaran secara langsung dari Facebook Universiti Malaysia Kelantan rasmi. Buat rakan-rakan penonton Facebook di luar sana, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel-panel kita, anda bolehlah menaip soalan tersebut di ruangan komen dan saya akan ajukan soalan tersebut kepada para panel nanti. Baiklah, sebelum saya melanjutkan sesi forum kita pada hari ini, lebih elok sekiranya kita mengenali kedua-dua ahli panel yang cantik bergaya ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi bersama-sama saya pada hari ini, kita ada dua tetamu istimewa. Yang pertamanya kita ada teknologis Dr. Mariana binti Muhammad Noor. Apa khabar Dr. Mariana? Alhamdulillah, sihat hari ini. Alhamdulillah. Okey, buat pengetahuan semua, Dr. Mariana merupakan pengarah pusat kecemerlangan di UMK iaitu IFSA dan juga pensyarah kanan di FIAT UMK. Beliau berpengalaman luas selama 19 tahun dengan kepakaran dalam perkhidmatan berkaitan teknologi makanan dan bioproses serta pembangunan produk baru makanan. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan di UMK. Untuk makluman semua, beliau juga merupakan ketua bagi projek Agro Based Industry Development ABID, Jeli Cottage Complex JCC dan Innovation and Entrepreneur Incubator Complex IEIC bermula pada tahun 2019 sehinggalah sekarang. Yang kedua, kita ada teknologis Dr. Suganti, anak perempuan Apalasami. Apa khabar Dr. Suganti? Hai, terima kasih moderator. Sehat. Alhamdulillah. Okey, untuk makluman semua juga, Dr. Suganti menyandang jawatan sebagai fellow penyelidik di IFSA. Beliau memiliki ijazah pertama dalam bidang resos bioteknologi di UNIMAS, manakala PhD beliau dalam bidang plant bioteknologi dari USM. Beliau juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Bumi UMK. Pada masa sekarang, beliau sangat aktif membuat penyelidikan terhadap pelbagai jenis anai-anai dan formulasi racun anai-anai. Selain itu juga, beliau terlibat dalam membuat kajian berkaitan dengan halia liar yang dijadikan sebagai racun serangga, penggalak kepada imun sistem dan functional food. Untuk makluman semua juga, beliau merupakan penasihat dan pengelola PSS Plot Sayur Kendiri di kalangan masyarakat setempat B40, khususnya warga Jeli, Kelantan. Rakan-rakan penonton semua, sebelum kita melanjutkan forum kita pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan video korporat yang telah disediakan oleh pihak IFSA. Jom sama-sama saksikan. The Institute of Food Security and Sustainable Agriculture is set up as a center for research and innovation in the area of agriculture, agriculture technology, and food security. It was established on 17th April 2016 as a center of excellence from Research Cluster of Wellness and Food Security, in line with the royal address of the UMK's Chancellor during the University 5th Convocation in December 2016. The focus of research and innovation in our institute is to mainly enhance food productivity through the use of the state-of-the-art agriculture technologies and methodologies. Other activities provided by us including coordinating trainings, seminars, consultancy services,
and community services. Our vision is to be a center of the excellence for research and innovation in the area of agriculture and food security. In order to achieve this vision, we have set the mission to transforming agriculture as the source of economy through the enhancement of research and innovation in the area of agriculture, technology, and food security by providing technological know-how expertise, skills, and consultation to relevant stakeholders for socio-economic development. We promote research and innovation while enhancing the knowledge and skills available in making agriculture and food security as the main indicators for the economic growth for the state of Kelantan. With the core business in food security and sustainable agriculture, we aim to be the center in the management of the resources available in the university that can be utilized for income generation and the development of knowledge and skills not only to the students but to the community at large. As of now, we are one of the focal points in Kelantan for new strategies and technologies in enhancing research and innovation in food security and sustainable agriculture. Our institute is also collaborating with various government agencies such as the Ministry of Agriculture and Food Industry, Ministry of Water, Land and Natural Resources, State Secretary Office, as well as other private sectors, including the possibility of technology transfer of research findings and commercialization. In terms of research, our institute have undertaken quite a number of agriculture-related projects, including the Black Ginger Nursery, as well as Compost Project. Black Ginger Nursery, for example, is a strategic agriculture collaboration between our institute and Agro-Reka Jeli. The MOU with Agro-Reka Jeli are aimed to give huge impact on the communities through the cultivation of high-value durian varieties, especially Blackthorn and Raja Kuning, and also including the propagation of black ginger in turmeric using the facility of Jeli Food Farm Valley. In order to provide services in agriculture and food security products development and marketing strategies through the incubators facilities, we have taken the initiatives to fully utilize the agro-based industry product development facility. This includes the rental service of processing and packaging facility to small-scale entrepreneurs including students. Meanwhile, the Institute have undertaken a lifelong teaching and learning approach, consultation and service center, and technology incubator for agriculture and food security in creating successful entrepreneurs through short courses on specific technological know-how and agro-based industries development. We also provide incubators and funds for development of agro-entrepreneurs, particularly the SMEs and to the community in agriculture. This capacity building includes strawberry farm, hydroponics, and freshwater fish farm. Other major activities involving nearby community is food processing and production courses, such as frozen food courses, food safety and handling courses, and so on. We are targeting to be the vehicle in promoting agro-technical research in UMK, both locally and internationally, including areas such as agro-entrepreneurship, development of agro-based products, technological applications, commercialization of large-scale agro-production, and food security initiatives. We will play active roles in the translation of research and services in agriculture for the establishment of community SME industry, which in line with the vision of UMK as an entrepreneurial university. Simply put, the growth of businesses and the enhancements of knowledge and skills among agro-based business communities will be the major plan of our institute, and we hope to be one of the high COEs under the Ministry of Higher Education in the near future. Baik, dengan berakhirnya tayangan video tadi, pastinya kita telah mendapat serba sedikit gambaran tentang IFSA
Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, marilah kita ikuti sesi perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Mariana berkenaan visi dan misi beliau dalam menjadikan IFSA sebagai hub sekuriti makanan Pantai Timur. Dipersilakan Dr. Mariana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, terima kasih yang dihormati Puan Pengerusi Moderator Dr. Siti Nurul Huda, yang dihormati Dr. Suganti Apalasami, Fellow Bersekutu daripada IFSA, dan juga penonton-penonton yang berada di FB Live UMK Official. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur iaitu daripada tim jaringan industri UMK ataupun CUIK, daripada pejabat timbalan Net Chancellor Universiti Malaysia Kelantan bagi perkongsian kita pada hari ini. Okey, sementara saya nak share slide saya ni. Okey. Okey, maaf ya sedikit ada gangguan sikit. Okey. Okey, jadi saya daripada Institute of Food Security and Sustainable Agriculture ataupun IFSA hari ini akan berkongsi dengan penonton-penonton di dalam FB Live, terutamanya kepada pelajar-pelajar kami daripada UMK, usahawan-usahawan di sekitar negeri Kelantan dan juga agensi-agensi ataupun daripada rakan-rakan lain lah yang berada bersama-sama kami pada hari ini. Jadi sebelum saya teruskan, kita tengok dulu lah apa dia yang kita maksudkan dengan Institute of Food Security and Sustainable Agriculture ataupun IFSA ni lah. Jadi IFSA ni adalah salah satu pusat kecemerlangan ataupun COE yang ditubuhkan di bawah pejabat timbalan Net Chancellor Penyelidikan dan Inovasi yang bertempat di UMK Kampus Jeli. Okey, siapa-siapa yang pernah sampai ke Jeli, mereka akan bersetujulah dengan statement saya bahawa salah satu cawangan ataupun kampus yang paling damai dan harmoni lah, okay, berbanding dengan 3 kampus yang lain. Jadi IFSA ni telah ditubuhkan pada 17 April 2016. Masa tu dianya di bawah satu kluster yang dinamakan sebagai Wellness and Food Security Research Cluster dan dinaik taraf menjadi COE pada hari ini. Jadi vision kami adalah untuk menjadi satu COE yang berteraskan kepada penyelidikan dan inovasi di dalam bidang pertanian, teknologi pertanian dan juga security makanan. Okay, misi kami pula adalah untuk transform agriculture sebagai salah satu sumber ekonomi melalui penyelidikan dan inovasi di dalam area-area yang tersebut iaitu pertanian, teknologi pertanian dan juga security makanan dengan menyediakan teknologi-teknologi sedia ada iaitu berasaskan kepada know-how expert dan juga kemahiran dan juga konsultasi kepada stakeholder dan juga sosioekonomi yang sedia ada di negeri Kelantan lah. Jadi moto kami adalah toward food security for the people through sustainable agriculture. Bukan setakat kepada pelajar kami di UMK tapi juga kepada semua komuniti terutamanya di negeri Kelantan dan juga Pantai Timur. Jadi berikut adalah kami punya pentadbiran di IFSA. So saya sebagai director, okay, kalau ikutkan sejarahnya saya adalah director yang keempat lah. Sebelum ni yang pertama yang mula menubuhkan IFSA adalah Dekan Fakulti Industri Asas Tani sekarang iaitu PM Dr. Sri Intan. Yang kedua Dr. Profesor Madya Dr. Rao yang sekarang telah pun berhijrah ke UMS. Yang ketiga adalah pensyarah kanan daripada Fakulti Industri Asas Tani iaitu Dr. Samsul bin Muhammad dan saya yang keempat lah. Jadi saya telah bersama dengan IFSA bermula Mac 2020. Okay, sejak pandemik tu memang saya bersama dengan IFSA sehinggalah hari ini. So selain daripada kami ada staf-staf sokongan yang merupakan aset utama dalam IFSA. Kita ada 4 orang staf sokongan seperti berikutlah. Dan juga saya dibantu oleh fellow bersekutu. Okay, fellow bersekutu ada 2 orang iaitu Dr. Suganti daripada FSB, Fakulti Sains Bumi dan juga Dr. Nordini daripada Fakulti Industri Asas Tani. So kalau ikutkan kami punya kekosongan masih ada lagi 3 fellow bersekutu. Jadi mana-mana pensyarah akademik grade 51 dan ke atas yang berminat untuk bersama dengan kami sangat-sangat dialukan.
Selain daripada itu, kami juga mempunyai penyelidik bersekutu. Penyelidik bersekutu ni adalah datangnya daripada Fakulti Industri Asas Tani dan juga Fakulti Bio Kejuruteraan dan Teknologi. Jadi jumlah kami ada lebih kurang 15 orang yang bersama-sama membangunkan IFSA. Okey, apa yang menariknya, kami juga mempunyai fellow bersekutu daripada industri, iaitu daripada UMS, Dr. Mansur bin Abdul Hamid, dan satu lagi adalah daripada industri, CEO kepada syarikat Flavorista Malaysia Senam Berhad, Encik Nurisham bin Bahrain, dan seorang lagi adalah daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, konsultasi pertanian yang sekarang bertempat di Bangkok, iaitu Encik Hairudin bin Maslan. Okey, so berikut ni adalah kami punya KPI ataupun kerja-kerja yang kami jalankan di IFSA. Bukan setakat penyelidikan sahaja, penyelidikan adalah kita punya main business, tapi kami juga menjalankan kerja-kerja keusahawanan, kami juga menjalankan kerjasama dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Kami juga menyediakan penerbitan, okey, penerbitan sebagaimana ahli-ahli akademik semua tahulah apa penerbitan dan sebagainya. Kami juga menyediakan peluang untuk pelajar-pelajar pasca, siswazah dan juga postdoc untuk bersama dengan kami. Dan yang paling utama sekali adalah KPI kami adalah mengenai penjanaan pendapatan melalui latihan sebab profesional dan juga penyelidikan kontrak. Okay, seminar dan juga pengkomersialan daripada hasil penyelidikan, sebab kita mendukung matlamat UMK iaitu entrepreneurship is our trust. So kami adalah universiti keusahawanan, jadi salah satu main core business kami adalah mengenai penjanaan pendapatan. Okay, next. Saya akan teruskan mengenai sedikit saja informasi mengenai food security. Okey, sebab kalau kita tengok sekarang ni food security dah menjadi agenda utama dalam negara sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Dasar Agro Makanan Negara 1.0 dan juga 2.0 yang bakal dilancarkan. Okay, kalau mengikut Global Food Security Index, Global Food Security Index ni adalah satu pengukuran yang dijalankan ke atas 113 buah negara, okey, termasuklah Malaysia, yang mengukur indeks-indeks tertentu. Okey, pada tahun 2019, negara kita Malaysia berada pada kedudukan Global Food Security Index pada nombor 28. Okey, kalau kita tengok yang peta tu, itu adalah negara-negara jiran kita di bahagian Asia Tenggara. So ada lagi negara lain yang terlibat. Okey, tapi pada tahun 2020, negara kita telah jatuh kepada kedudukan ke-43. Okey, yang ini mungkin semua pun tahu disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. Sebagaimana kita tengok Singapura pun tahun lepas nombor 1, tahun ni jatuh nombor 19. So dia ada banyak faktor lah kenapa benda ni terjadi, dan ini untuk makluman umum sahaja, dan ini adalah sumber yang kita dapati daripada Economist Intelligence Unit. Okey, so kalau kita tengok kedudukan Malaysia pada kedudukan yang ke-43 ni, so apakah indikator yang dinilai? Okay, kita tengok ada 4 indikator yang dinilai oleh Economist Intelligence Unit ni. Okay, yang pertama adalah affordability, okay. Affordability, yang kedua adalah availability, yang ketiga adalah quality and safety, dan yang keempat adalah natural resources and resilience. Okay, kalau kita tengok dalam website-website yang menunjukkan mengenai Global Food Security Index ni, kita boleh jumpa maklumat ni. So kalau kita tengok sebenarnya Malaysia ni daripada 10 figure, 9 telah mencapai kekuatan. Kekuatan ni maksudnya kita mencapai peratusan lebih daripada 75% lah. Cuma yang satu tu yang kurang daripada 75%, kalau kita klik dekat yang merah tu, so dia akan tunjukkan nilai yang sebenar. Sebenarnya yang itu menunjukkan 0% itu maksudnya kita punya food security and access policy commitment tu yang kita tak boleh nak achieve. So kalau kepada penggubal-penggubal dasar di luar sana, kepada pelajar-pelajar food security, sebab dalam UMK ni dia ada satu course nama dia food security student di bawah Fakulti Industri Asas Tani. So kalau kita nak explore lebih lanjut mengenai mengapa kedudukan Malaysia jatuh ke nombor 43 ni, kita boleh buka website ni, kita boleh tengok. Okay, so yang kita boleh explore lah satu-satu kenapa, apa yang jadi macam ni, apa yang jadi macam ni dan sebagainya. Okay, okay, security makanan ni kalau ikut definisi dia ni adalah apabila sebuah negara itu mencapai satu tahap di mana makanan dan 4 faktor iaitu ataupun 4 pilar tadi tu menepati. Okay, 4 pilar tadi tu affordability,
availability, stability dan juga utilization. So itu adalah 4 faktor yang menentukan kestabilan tentang sesuatu negara mengenai security makanan. So security makanan dikelaskan pula kepada security makanan tinggi, sederhana, rendah dan juga sangat rendah. Yang ini yang telah ditetapkan oleh US FDA. Okay, maklumat ni saya dapati daripada Facebook Bernas. So kita pinjam aja dia punya statement. So dia kata security makanan tinggi tu apabila isi rumah tidak mempunyai sebarang masalah atau kebimbangan untuk mendapatkan makanan yang cukup secara konsisten. So itu kita anggap sebagai security makanan tinggi. Okey, kalau security makanan sederhana, kadang-kala dia ada masalah ataupun kebimbangan untuk memperolehi makanan. Okey, yang mencukupi tetapi kualiti, kepelbagaian dan kuantiti makanan tidak berubah. So ada beza kat situ. Okey, yang rendah pula dia kata isi rumah mempunyai pengurangan kualiti, kepelbagaian dan keinginan diet makanan tetapi kuantiti makanan dan corak pemakanan tidak berubah. Okey, dia ada kekurangan dari segi kualiti, kepelbagaian dan keinginan. Tapi corak dan juga kuantiti sama, tak berubah. Dan yang last kali tu kita kata ada ketika di mana dalam setahun corak pemakanan ataupun satu isi rumah akan terganggu, okay, dan pengambilan makanan berkurangan berpunca daripada kekangan keuangan ataupun sumber lain untuk pemakanan. So faktor-faktor ini, 4 level ini kita boleh tengok dalam situasi pandemik sekarang ni memang sangat banyak mempengaruhi kumpulan B40 dan juga M20. Alright, so jadi melalui indikator, melalui tahap dan juga level ini, apa yang UMK melalui kami IFSA boleh bantu. Okey, terutamanya bagi penduduk-penduduk Kelantan, penduduk di sekitar Jeli dan sebagainya. So yang ini yang kita akan teruskan melalui perkongsian pada hari ini. Okey, sebelum itu kita bercerita mengenai strategi. So strategi kami di IFSA, kami bekerja bersama-sama dengan UMK. Bersama dengan UMK itu maksudnya bersama dengan fakulti-fakulti lain, bersama dengan pusat-pusat kecemerlangan yang lain di dalam universiti. Okey, kementerian-kementerian yang sedia ada, ahli-ahli akademik, industri dan juga komuniti. Okey, bersama-sama dengan kami untuk mempromot ataupun mempromosikan teknologi dan kepakaran yang sedia ada berada di pusat kecemerlangan kami melalui penyelidikan dan inovasi. Kami juga menyediakan teknopreneur di dalam bidang pembuatan, pengkomersialan dan juga pemasaran dalam produk makanan. Okay, jadi kami tidak sendirian, kami menggunakan dasar-dasar kerajaan sedia ada di peringkat nasional, di peringkat international untuk bersama-sama dengan kami supaya kedudukan kami dalam masyarakat adalah relevan dan juga signifikan. So kalau kita tengok dekat dasar-dasar kerajaan dan juga peringkat nasional dan juga international, apa yang paling menarik perhatian kami adalah mengenai Sustainable Development Goal. Okay, kami diamanahkan di peringkat UMK untuk bersama-sama dengan UMK bagi memperkasakan SDG 2 iaitu Zero Hunger. Okay, dan juga di peringkat-peringkat negeri Kelantan kami bersama-sama dengan SUK ataupun negeri Kelantan untuk bersama-sama membangunkan sosioekonomi masyarakat negeri Kelantan. Okey, dan juga yang menariknya di UMK kita ada UMK Rice Ecosystem. Okey, yang ini dia membantu IFSA secara umumnya untuk memperkasakan kami punya peranan di peringkat di luar daripada UMK. Okey. Okey, next. Okey, so ini adalah food security indicator yang saya maksudkan tadi. Apa yang kita definisikan dengan food security indicator? Kita ada availability, kita ada accessibility, kita ada stability, kita ada utilization. Okey, kebolehcapaian, kestabilan dan juga penggunaan sesuatu makanan. Okay, jadi berdasarkan kepada 4 pilar dalam food security ini servis atau perkhidmatan yang disediakan di peringkat IFSA. Okey, yang pertama kami mempunyai lifelong learning. Okay, kami mengamalkan, kami menawarkan program-program ataupun kursus-kursus pendek kepada komuniti. Okey, kalau ada komuniti-komuniti di sekitar Jeli ni yang memerlukan kursus-kursus pendek 1 hari, 2 hari, 3 hari, so boleh datang kepada kami, kita boleh propose. Okay, kita boleh anjurkan kepada pihak komuniti yang terlibat. Macam yang kami jalankan sebelum ni bersama dengan Puspanita Jeli, kami adakan satu bengkel
pemprosesan makanan sejuk beku. 1 hari cukup. Okey, kami mengajar, kami berkongsi ilmu bersama dengan peserta-peserta ibu tunggal daripada sekitar Jeli. Okey, yang kedua, kita ada consultation. Okey, consultation ataupun perundingan ini kepada mana-mana komuniti ataupun SME yang memerlukan perundingan dari segi pembuatan makanan. Okay, ataupun sama ada dia datang dalam keadaan beliau ni tak ada lagi idea untuk menghasilkan produk makanan, ataupun mereka sudah ada produk sedia ada di pasaran tapi mereka memerlukan perkhidmatan bagaimana untuk memanjangkan jangka hayat, bagaimana untuk memperbaiki pembungkusan, pelabelan dan sebagainya. So kami sediakan servis yang kedua iaitu consultation. Okay, yang ketiga, kita adakan juga teknologi incubator. Okay, setakat hari ini kita dah ada 3 syarikat SME daripada luar UMK, daripada Felda Kemahang Tanah Merah. Kita ada satu daripada Kota Baru dan satu lagi daripada Pasir Mas. Okay, mereka bersama kami dalam program incubator selama 6 bulan. Okay, dan yang keempat, kita juga buat food product development. Okay, food product development ni setakat hari ni kami dah bersama-sama dengan syarikat pelajar yang ada di UMK. Kami produce produk baru dan kami launch. Okay, kami launch dan kami buat marketing, kami buat sale di dalam UMK. Okay, dan yang kelima, yang ini adalah servis terbaru di IFSA. Okay, kami baru je dapat peruntukan sebanyak 2.45 juta bagi menyediakan satu accredited lab ataupun makmal berakreditasi untuk tujuan analisis makanan, herba dan juga emas. Okay, kalau macam sebelum ni, analisis makanan paling dekat yang kita ada adalah di Kulim Kedah. Okay, selama ini kita cuma hantar ke Kulim Kedah. So selepas ini kita dah ada kita punya lab, accredited lab tersendiri di dalam UMK yang boleh cater untuk semua SME ataupun syarikat-syarikat makanan, herba dan juga gold di sekitar Pantai Timur. Okey, selain daripada tu, ada juga kami sediakan services kepada pelajar-pelajar luar UMK dalam bidang untuk industrial training ataupun internship. Okey, setakat hari ini kita dah ada 3 pelajar internship daripada UTHM, daripada College Cybernetic dan juga daripada UPM. Dan sekiranya ada permintaan, kami juga boleh menyediakan perkhidmatan untuk branding dan juga marketing. Okay, jadi kita tag balik servis yang di-offer di IFSA tadi dengan pilar yang sepatutnya terdapat dalam food security. So jadi bila kita tengok pada pilar yang pertama iaitu mengenai food availability, so kita cover aspect of domestic food production, food imports and export and domestic food stock. So yang ini yang kami hasilkan di IFSA, kami sediakan, kami membantu syarikat pelajar di bawah UMK ni bernaung di bawah UMKEI, salah satu kita punya pusat kecemerlangan juga di bawah pejabat timbalan Naib Chancellor. So pelajar-pelajar yang bernaung di bawah UMKEI datang kepada kami untuk memohon bantuan dan juga cadangan bagaimana mereka nak memperkasakan mereka punya perniagaan. So setakat ni kita dah ada syarikat pelajar yang bernaung di bawah UMKEI dan juga IFSA. Kami juga buat research in production and food handling. Kami juga ada buat crop diversity and genetic dan juga processing and food handling dan juga marketing sikit lah. So ini yang kita cover untuk pilar yang pertama. Okey, ini contoh syarikat pelajar yang bernaung di bawah UMKEI dan kemudian bersama-sama kami. So syarikat ni adalah syarikat pelajar tahun 2. Okey, beliau datang ke IFSA untuk buat product development, kita buat product testing. Syarikat ini juga menggunakan fasiliti sedia ada dalam UMK yang diuruskan oleh IFSA dan juga kami melalui geran MOF ataupun geran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui UMK MOF Social Enterprise memberikan raw material dalam bentuk raw material untuk pelajar ni menjalankan perniagaan dan meluaskan dia punya pasaran. Okey, kami juga di IFSA bersama-sama dengan pejabat pengarah kampus Jeli membangunkan Jeli Food Farm Valley. So daripada Jeli Food Farm Valley ni kami menghasilkan crop diversity yang banyak. Okey, dan salah satunya adalah mengenai kita punya projek hidroponik. Okey, projek hidroponik ini telah pun bermula pada 2019 dan menjadi salah satu support facility di bawah Jeli Food Farm Valley. Okey, projek ini telah pun dimulakan oleh Fakulti Industri Asas Tani pada tahun 2019 dan sekarang ni bantuan IFSA adalah kita tolong untuk manage.
student company ni punya projek yang sedia ada. Jadi projek ini memang antara projek yang berjaya sebab dah banyak cycle dah dia orang punya production dan juga telah menjadi salah satu sumber kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Jeli. Dia orang ni supply sayur kepada peniaga kecil sekitar Jeli. Okay, sejak pandemik 2020 hari tu, kita punya bekalan sayur daripada Thailand memang limited. So apa yang kami buat di UMK Jeli, kami tanam banyak-banyak sayur supaya masyarakat di sekitar Jeli, di sekitar UMK ni mendapat bekalan sayur yang cukup. So itu apa yang kami mampu buat sehingga hari inilah. Okay, yang kedua, pilar yang kedua ni tadi, dalam food security kita ada food affordability dan next adalah food accessibility. Food accessibility ni maksudnya adalah jumlah isi rumah, jumlah pendapatan isi rumah yang boleh mendapat kuantiti, kualiti dan juga diet yang mencukupi. Sebab kita tengok bila berlakunya pandemik, pendapatan isi rumah dah semakin berkurang, tapi alhamdulillah kerajaan Malaysia memberi banyak bantuan kepada kumpulan-kumpulan B40 ni supaya kita mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Cuba kalau kita tengok dekat graf ni, ini adalah graf yang berlaku di Vietnam. So kalau kita tengok memang pendapatan isi rumah dia berkait rapat dengan kualiti dan juga kuantiti makanan. Jadi inilah yang kita cuba bantu melalui pilar yang kedua. Kalau dalam UMK di IFSA, kita ada satu lagi syarikat pelajar yang dinamakan sebagai Dapur Bujang. Ini company ni memang budak student daripada negeri Kedah, sebab tu nama dia Dapur Bujang. Beliau, tim ini ada lebih kurang 5-6 orang. Beliau menyediakan menu-menu sihat di dalam fasiliti kami dan membuat jualan di sekitar UMK. So mereka membantu pelajar-pelajar UMK mendapat makanan dengan menu sihat dan dengan harga yang berpatutan. So apa yang menariknya, syarikat pelajar ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan dia yang lain sebagai runner. Sebabnya kita buat sistem COD sebab berlakunya pandemik, kita dah mula start dengan COD tahun lepas. So mereka menyediakan peluang pekerjaan pula kepada rakan-rakan yang lain melalui syarikat pelajar yang sedia ada. Yang ini syarikat pelajar yang kedua juga bertapak di bawah UMKEI. Syarikat pelajar ni mereka mempunyai rumah cendawan sendiri. Jadi mereka membekalkan cendawan-cendawan yang segar di sekitar peniaga-peniaga di Jeli. Bekalan yang sentiasa tidak mencukupi walaupun mereka dah mempunyai banyak cawangan. Sebenarnya rumah cendawan ada juga dalam di Sungai Rual. Jadi mereka menyediakan selain daripada cendawan segar, mereka juga memproses cendawan tersebut menjadi end product yang mempunyai nilai pemakanan yang tinggi dengan harga yang berpatutan. Kalau kita tengok ada gambar petai kat situ, petai itu pun bila berlaku lambakan baru-baru ni, di Kelantan memang banyak sangat sumber petai. Jadi ada permintaan daripada Sabah dan Sarawak, jadi kita buat vacuum pack, company ni buat vacuum pack, hantar ke Sabah Sarawak. So maknanya kita boleh sustain dia punya food supply chain. Dan kalau nampak yang belakang tu, itu adalah lempuk durian. Berlaku lambakan durian baru ni, harga durian jatuh menjunam. So apa yang kami buat, kami beli daripada pekebun dan kami proses menjadi lempuk dan kemudian kami jual melalui syarikat pelajar inilah. Dan yang ini adalah seorang usahawan daripada Tanah Merah Kelantan. Beliau merupakan usahawan yang bernaung di bawah IFSA melalui projek incubator selama 6 bulan, dah telah tamat bersama kami. Dah graduate. Kemudian beliau telah memperolehi juga Geran Agropreneur Muda di bawah Jabatan Pertanian Tanah Merah. Dan sekarang beliau telah pun beroperasi di premis beliau sendiri di Felda Kemahang, Tanah Merah. Yang ini pun juga salah satu daripada usahawan kami yang kami bantu daripada perniagaannya yang kecil-kecilan, sebab beliau ni meniaga sendiri di rumah menggunakan kaedah tradisional, kaedah manual, dan bila dia datang ke IFSA, kami konsep balik, kita buat packaging baru macam mana nak tahan lama produk dia dan sebagainya. Kita buat labeling baru dan kemudian beliau pun berjaya menambah pendapatan beliau setiap bulan melalui jualan secara maya di Shopee.
Okey, yang ini adalah usahawan juga daripada Kota Baru. Specialnya usahawan ini dia adalah alumni UMK. Okey, alumni UMK daripada Fakulti Industri Asas Tani, Fakulti Industri Asas Tani dan melalui program penternakan, sains penternakan. Okey, kami bantu dia di sini melalui projek ternakan ikan. Okey, beliau ada satu kolam yang besar. Okey, kita buat ternakan ikan, tilapia dan juga ikan keli. Kemudian ikan itu sama ada dijual secara segar ataupun beliau proses menjadi end product ataupun kita panggil sebagai ready to cook product. Okay, so ini antara 3 yang bersama kami lah. So yang kita telah cover mengenai pilar yang kedua iaitu food accessibility. Okay, yang ketiga, pilar yang ketiga ni kita panggil dia sebagai food stability. Okay, macam mana kalau kita kata makanan itu kena stabil? Dia ada 4 faktor. Bila dia stabil maksudnya dia continuous, bersifat moden, boleh dikomersialkan dan bersifat berdaya saing. Itu yang pentingnya. Kita kata food stability. Okey, contoh yang ini, pelajar ini, okay, macam mana kita nak pastikan bahawa bekalan stok bongkah cendawan ini sentiasa mencukupi. Okey, so kita akan attach dia dengan satu company yang boleh membekalkan bongkah cendawan yang mencukupi sehingga beliau boleh membekalkan cendawan segar kepada semua peniaga-peniaga di Jeli dalam keadaan mencukupi. Okey, di samping itu cendawan yang sedia ada diproses melalui kaedah moden. Okey, supaya produk mereka ni boleh berdaya saing di dalam pasaran. Okey, so itu yang kita bantu syarikat ini. Okey. Okey, kami juga membuat penyelidikan dan juga inovasi dari segi penghasilan kita panggil halia hitam. Okey, halia hitam, semua orang tahu mengenai halia hitam Thailand, halia hitam Malaysia, banyak variety. So yang ini nanti Dr. Suganti akan terangkan projek yang ini. Okey, yang ini kita tidak hanya membekalkan biji benih, kita tidak hanya membekalkan anak benih, tapi kita produce kepada produk pharmaceutical dan juga nutraceutical supaya supply chain itu berterusan. Okey, tidak berlaku lambatkan, tetapinya kita boleh menghasilkan end product yang ada kualiti yang boleh compete di pasaran global. Okey, dan satu lagi pun begini juga, yang ini special di IFSA. Okey, kami menggunakan waste ataupun hasil sisa buangan daripada projek kenaf. Okey, sebab Kelantan ni terkenal dengan kenaf. Okey, kita ada banyak ladang kenaf di Kelantan. So mereka cuma ambil batang, daunnya mereka buang. So apa yang kita produce? Kita cuba produce pharmaceutical product, kita juga produce nutraceutical product supaya kita punya produk bersifat berdaya saing dan juga boleh membantu LKTN dalam menjana pendapatan kepada pekerja-pekerja di ladang kenaf. Alright, so yang terakhir sekali adalah penggunaan makanan. Yang ini penting sebagai perantau yang duduk di Kelantan. Saya duduk di Kelantan hampir 5 tahun, memang tak pernah ada masalah kekurangan makanan. Okey, memang Kelantan terkenal dengan sumber makanan yang sangat banyak. Tetapi dalam food security, dalam pilar food utilization, macam mana kita nak memastikan bahawa healthy physical environment kepada makanan yang diproses itu menepati requirement KKM dan sebagainya. Okay, so dalam food utilization ni dia dari satu segi dia kena pastikan bahawa physical environment and adequate hygiene facility tu duduk sekali di dalam proses pembuatan makanan. Okay, kita tak nak kita menghasilkan production makanan yang banyak tapi kita mengabaikan ataupun kita meletakkan food hygiene dan juga physical environment yang healthy tu kepada tempat yang tak sepatutnya. Jadi apa yang kami buat di IFSA, okay, kami menjadikan banyak seminar, okay, antaranya bersama dengan KKM, bersama dengan JAHID, okay, mengenai awareness. Okay, awareness kepada pengendali-pengendali makanan, okay, di sekitar negeri Kelantan, di sekitar Jeli, macam mana kita nak menghasilkan produk makanan yang selamat, okay, yang selamat di dalam penakrifan KKM dan juga halal JAHID. Okay, so kami bekerjasama dengan KKM, kami bekerjasama dengan JAHID, membantu rakyat masyarakat di sekitar Jeli, Tanah Merah dan juga seluruh negeri Kelantan untuk bersama-sama memberi kesedaran dan juga menganjurkan banyak bengkel-bengkel yang berkaitan. Okay, selain daripada itu, kita juga menyediakan bersama dengan Sekolah Latihan Pengendali Makanan menganjurkan kursus-kursus latihan pengendali makanan di sini. Yang ini berlaku tahun lepas lah sebelum pandemik tu.
Alright. So sebab kita nak memastikan bahawa penghasilan makanan yang berlaku ataupun yang terhasil di negeri Kelantan terutamanya dan di Pantai Timur dalam keadaan yang bersih. Okey, ini antara yang matlamat kami. Okey, matlamat kami, kita nak memastikan bahawa semua pelajar, semua usahawan yang bersama dengan IFSA telah pun mendapat sijil latihan pengendali makanan dan juga suntikan anti-typhoid. Itu adalah salah satu kewajipan lah. Okay, kita nak memohon dengan KKM untuk mendapatkan fasiliti bersih ataupun BEST. Kami juga dalam proses untuk mendapatkan certification halal. So alhamdulillah setakat ini kita dah ada 3 eksekutif halal dalam IFSA. Okay, selain daripada tu kita juga ke arah untuk mendapatkan logo MESTI kepada beberapa produk kami. Sekarang ni kita dah ada 3 produk yang standby untuk dapat halal dan juga MESTI. Dan harapan kami satu hari nanti agar fasiliti kami dilengkapi dengan GMP dan juga SIRIM untuk kami punya makmal. Okey. Okey, dan yang seterusnya berikut adalah fasiliti-fasiliti yang ada di IFSA yang banyak dalam video tadi tu. So yang ini kami namakan sebagai Kompleks Perusahaan Desa Jeli. So di bawah Kompleks Perusahaan Desa Jeli kita ada 3 entiti, iaitu yang pertama kita namakan sebagai Agro Based Industry Development ataupun ABID. Yang ini kami mendapat tajaan dana daripada MAFI pada tahun 2018 sebanyak RM500,000. So kita ada 2 blok, blok A dan juga blok B. Yang ini training center pada tahun 2019 daripada Kementerian Keuangan melalui UMK MOF Social Enterprise. Dan yang ketiga, yang ini yang kami baru dapat, so akan datang kita akan ada IEIC, iaitu yang menyediakan fasiliti bagi analisis makanan, herba dan juga emas. Okay, so ini antara produk yang ada di IFSA yang kami telah hasilkan bersama dengan syarikat pelajar dan juga usahawan. Okay, yang ini gambaran dalam blok A, kita ada central kitchen ataupun mini factory. Yang ini yang kita akan usahakan untuk dapatkan halal dan juga MESTI pada tahun ini. Okay, ini antara machinery yang terdapat di tempat kami lah. Okay, yang ini yang kita namakan retort, yang ini yang memang sangat hot, sebenarnya hot stuff di IFSA. Okay, ramai usahawan di sekitar tempat kami dan yang paling jauh kita dapat daripada Gua Musang, tapi tak boleh nak masuk ke dalam kampus. So yang ini antara produk hot stuff yang kita boleh jadikan dia sebagai salah satu teknik pembungkusan yang boleh memanjangkan jangka hayat makanan tanpa menggunakan pengawet. Okay, so yang ini adalah double layer cooker dan juga filling machine. Yang ini khusus untuk menghasilkan jus, okay, dan juga sos. Kami dapat satu lagi daripada PPRN untuk sos. Okay, yang ini dehydrator. Dehydrator ni adalah fungsinya untuk mengeringkan makanan saja. So yang ini yang berlaku pada awal pandemik 2020 itu. Okay, kami dapat stok buah strawberry daripada Cameron Highlands sangat murah. So kami ambil, kami buat pengeringan lah. Okay, yang ini vacuum pack. Okay, yang ini pun salah satu teknik pembungkusan yang boleh memanjangkan jangka hayat makanan, tapi yang terbaiknya adalah retort lah. Okay, so yang ini vacuum pack. Okay, ini antara produk yang kami hasilkan. Lempuk durian, kita ada paste, food paste. Kita ada cendawan pun kita vacuum pack juga sebab nak hantar pergi Sabah itu dengan petai, dan juga ada lempuk. Okay, yang ini compost machine sebab perjanjian kami dengan MAFI adalah untuk zero waste. So apa yang kami buat, hasil sisa daripada kilang, daripada central kitchen tadi dan juga hasil sisa pertanian kami ambil, kami jadikan dia sebagai baja kompos dan kami gunakan baja ini untuk digunakan kepada hasil pertanian yang lain. Okay. Okay, so setakat hari ini kita dah mempunyai 9 current project yang sedang berjalan lah. Okay, 3 daripada community ataupun daripada usahawan luar UMK dan 6 adalah daripada syarikat pelajar sedia ada dalam UMK. So yang ini adalah gambaran bagi support facility kami di bawah projek Food Farm Valley. So yang ini projek bersama dengan Fiat tadi, Fakulti Industri Asas Tani, kita buat vertical garden. Okay, yang ini projek bersama dengan industri daripada Selangor, Ginger Herb Nursery. Okay, yang ini nanti Dr. Suganti akan ceritalah. Dan yang ini adalah Mushroom House. Okay, Mushroom House yang syarikat pelajar kami tadi, daripada mereka mengusahakan mushroom dan akhirnya mereka menghasilkan end product daripada mushroom mereka. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Jadi sebagai sebuah COE, saya percaya bahawa di masa depan visi dan juga misi yang telah kami develop ini akan membantu UMK sebagai hub kepada
food security di Pantai Timur, yang mana kita perlu tahu bahawa food security ini adalah salah satu agenda negara dan perlu kita ambil perhatian supaya tidak berlaku food insecurity pada satu hari nanti. Okay, itu saja daripada saya. Ada soalan? Okey, terima kasih Dr. Mariana atas perkongsian yang sangat-sangat menarik tadi. Saya kira kita semua pastinya dapat melihat betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh IFSA bagi memastikan sekuriti makanan kita terjamin. Dr. Mariana, IFSA dilihat sangat-sangat cemerlang 2-3 tahun kebelakangan ini. InsyaAllah dengan diterajui oleh kepimpinan doktor dan pasukan, saya yakin dan percaya IFSA boleh menjadi sebuah COE unggul di Malaysia. Jadi soalan saya, apakah matlamat IFSA untuk 5 tahun ke hadapan ini? Silakan Doktor. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, sebenarnya walaupun baru hampir 2 tahun lah saya menerajui IFSA, tapi kerjasama daripada semua pihak, terutamanya daripada fakulti, daripada pejabat TNCPI, sebenarnya banyak bantu IFSA sehingga hari inilah. So matlamat kami sehingga 5 tahun akan datang ialah kami nak menuju ke arah high COE. Ke arah high COE yang mana peranannya lebih besar, terutamanya dalam menggubal polisi lah. Kami sebenarnya sangat berminat kalau sekiranya diberi peluang bersama-sama dengan mana-mana kementerian untuk menggubal polisi-polisi yang berkaitan dengan food security. Doakan kami. InsyaAllah Doktor. Okay, Doktor, berkenaan dengan slide perkongsian tadi, saya tertarik dengan penerangan Doktor berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh IFSA. Jadi mungkin ramai di luar sana yang ingin tahu siapakah yang layak mendapatkan perkhidmatan di IFSA dan adakah terdapat caj-caj yang dikenakan untuk perkhidmatan yang bakal dijalankan? Okey, soalan yang baik sebenarnya. Sebab ada ramai juga yang tak tahu mengenai peranan IFSA di sini. Kami sebenarnya membuka peluang kepada semua komuniti. Komuniti di negeri Kelantan, walaupun kami dah dapat permintaan yang sangat tinggi daripada Gua Musang, daripada Besut pun ada sebenarnya. Jadi kami buka peluang kepada mana-mana usahawan yang ingin bersama kami melalui servis-servis yang kami tawarkan. Boleh bersama hubungi kami di pejabat IFSA lah, ataupun dengan saya sendiri pun tak apa, kebanyakannya direct dengan saya terus. Kalau bukan sebab pandemik ni, kita memang mengalu-alukan kedatangan mereka masuk ke dalam UMK Kampus Jeli untuk tengok sendiri fasiliti sedia ada dan apakah nasihat ataupun services yang mereka perlukan. Selain daripada tu, kami juga menawarkan perkhidmatan kepada alumni UMK. Mungkin alumni UMK yang memang sinonim dengan keusahawanan tu memerlukan khidmat kami pun kami tawarkan juga. Dan sebagaimana yang sedia ada sekarang, pelajar semasa pun bersama dengan kami. Mengenai cas-cas yang dikenakan, kami mengenakan cas yang paling friendly lah, senang cerita. Kalau kita nak bagi free of charge tu memang tak boleh lah, sebab dengan keadaan semasa dan juga matlamat daripada MOF dan juga MAFI sebagai penyumbang dana utama, kita kena generate income. Kena generate income, tapi dia punya charge tu sangat berpatutan. Kita boleh, siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kami untuk kita beri taklimat ataupun beri penjelasan mengenai harga-harga cas lah, terhadap semua fasiliti kami lah. Doktor, melihat IFSA semakin maju melangkah ke hadapan, pastinya ramai yang berminat untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan IFSA. Soalan saya, bagaimanakah untuk menjadi fellow bersekutu dan penyelidik bersekutu di IFSA, dan apakah syarat utama dalam pemilihan fellow ini? Saya pun memang mengalu-alukan bagi mana-mana pensyarah DS51 dan ke atas untuk bersama dengan kami di IFSA sebagai penyelidik sebagai fellow bersekutu. Fellow bersekutu ni kita boleh tengok balik kepada garis panduan yang ditetapkan. Syarat dia adalah tetap je lah, pensyarah tetap, bukan kontrak. Yang lain-lain tu kita boleh bincang selepas inilah. Dan yang kedua adalah penyelidik bersekutu. Penyelidik bersekutu ni pun sama juga. Mana-mana pensyarah UMK yang berminat boleh bersama dengan kami, tapi tidak terikat dengan beban tugas di IFSA. Mereka hanya terlibat bersama kami hanya kepada penyelidikan tertentu sahaja. Itu yang ada di FIAT dan FBKT sekarang lah.
Okey, terima kasih Dr. Mariana atas jawapan-jawapan yang telah dikongsikan. Baiklah, selanjutnya kita teruskan forum kita kepada panelis yang kedua. Dr. Su, pepatah ada mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh yang demikian, saya percaya sekuriti makanan adalah tanggungjawab semua, sama ada universiti, para petani, swasta maupun kerajaan. Saya difahamkan bahawa IFSA telah mengadakan banyak program bersama komuniti setempat. Betul kan, Doktor? Betul. Jadi, untuk tahu lebih lanjut tentang program-program ini, saya ingin menjemput Dr. Su untuk menceritakan lebih lanjut. Dipersilakan Dr. Su. Terima kasih, Doktor. Sebelum saya mulakan perkongsian saya nak acarkan dulu saya punya ni ya. Alright, harapnya suara saya dengan slide saya ni jelas ya? Betul? Slide belum keluar. Okey dah. Alright. Okay, kalau kita tengok tadi Dr. Mariana selaku pengarah IFSA, beliau berkongsi banyak aktiviti kemudahan yang ada dekat IFSA UMK ni. Jadi dia bagi saya memilih untuk berkongsi tentang dua projek yang memang mempunyai potensi dan juga impak yang tinggi. Dia mampu meletakkan IFSA, bukan saja IFSA, UMK dekat satu peringkat yang lebih tinggi lagi di kalangan masyarakat kita ya. Jadi kalau kita tengok untuk yang pendengar ataupun penonton yang pernah sampai ke UMK kampus ini, mereka harapnya ada yang pernah sampai lah ya, sudah sampai ke nursery Jinden IFSA. So Jinden dekat IFSA ni dia adalah satu-satunya nursery yang memang khas untuk halia hitam, ya, projek halia hitam. Jadi dekat nursery ni kita ada dalam 7 variety, right? 7 variety halia dengan kunyit hitam dan juga 20 lebih jenis spesies halia liar yang diambil dan dibiaskan di nursery ini. So nursery ini dia bukan sahaja ya untuk tujuan komersial, tapi dia juga boleh digunakan untuk tujuan PMP, untuk tujuan penyelidikan dan juga sebagai reference ya, sebagai reference. Kalau yang belum sampai lagi ke kampus ini, saya alu-alukan. Sehingga dah datang boleh jumpa kami dan kami boleh bawa untuk pergi tengok nursery kami secara live. Alright? Okey, izinkan saya untuk berkongsi sedikit lah tentang latar belakang macam mana wujudnya Jinden Research Nursery. Jinden Research Nursery ni sebenarnya adalah yang hasil perbincangan dan juga pemerhatian kami juga selama saya masuk hutan untuk melaksanakan berbagai penyelidikan ni, saya dapati bahawa ada begitu banyak halia liar ya, halia liar yang memang ada potensi dari segi ubatan, dari segi makanan. Memang dahulunya ya masyarakat tempat macam orang Melayu, orang Asli, dia memang makan, dia memang menggunakan untuk ubatan. Tapi sekarang ni kita dah mula kehilangan traditional knowledge tu tau. Jadinya saya rasa macam tak boleh ni, kita kena conserve. Tak tahu cara mana pun kita kena conserve. Kita kena ada satu cara di mana kita kena ada ianya written ataupun secara live document ya. Jadi itu peranan kita ya sebagai universiti di hub. Okey. Bukan sahaja kita mengajar pelajar, melahirkan generasi berilmu ya, tapi kita juga mesti melakukan sesuatu di mana kita meninggalkan something yang berimpak untuk generasi akan datang. So this is actually one of it lah, salah satu cara ya. Jadi nursery ni kalau kita lihat ya, kalau perempuan dan perempuan lihat, dia sangat mudah, sangat simple, dia ringkas. Tak adalah nursery yang begitu hal macam tu ya, sebab ianya adalah hasil tangan daripada kami berempat saja. Saya, Dr. Mariana dengan saya punya student PhD dengan staff Konak IFSA. Memang kami punya best staff lah yang ada, alright, untuk hasilkan nursery ni. Dalam masa seminggu saja kami sudah hasilkan nursery ni. Jadi ianya
One of it is actually objektif utama dia adalah untuk kompetasi variety halia hitam untuk menjadikan dia sebagai salah satu koleksi halia dengan kulit hitam yang ada. Lepas tu kami juga menawarkan perkhidmatan nasihat, bagi apa yang sesuai dengan tanah yang ada. Kalau tanah tu tak tahu sesuai atau tidak, kami juga buat analisis tanah. Apa tu kami juga bagi nasihat pembacaannya macam mana. So itulah salah satu perkhidmatan yang kami offer lah dekat Islam. Okey, untuk yang tak kenal lagi apa tu kulit hitam, ini dia yang paling famous yang selalu ditanya-tanya oleh orang ramai. Apa tu kulit hitam variety Thai tu ada ke? Gambar pertama tu adalah variety Thai. Dia kena ubi ataupun riser ni. Memang dia warna ungu. Kalau dah matang betul-betul dia akan berubah menjadi ungu hitam-hitam sikit lah. Dan bau dia memang bau macam ubat-ubat lah. Memang bau harum. Yang keduanya, ini adalah variety Malaysia, variety tempatan. Memang boleh dijumpai dekat hutan-hutan Melayu Malaysia lah. Tapi sayangnya orang kita ni dia dah mula dia tak kenal dah. Kalau orang tua ni dia kenal lagi lah. So ni panggil balas tinggi. Okay. So ini adalah antara dua yang memang menjadi pilihan lah oleh orang ramai dan selalu datang bertanya dengan kami. Ada kesalahan ke kami nak beli. So ini adalah antara perkhidmatan yang kami sediakan. Right? Ini bukan sahaja buat propagation ya. Kami juga menjual. Lepas tu kami juga akan pergi ke kebun, right? Dan bagi nasihat nak tanam macam mana, berapa lama ianya perlu air, everything lah. So A to Z kami memang buat perkhidmatan. Right? Salah satu company yang betul-betul memberi support lah daripada awal hingga sekarang adalah tempatan ataupun industri tempatan. Ini berada di kawasan Chile juga, right? Company itu bernama Agro Vegetation. Right, so company ni dia mempunyai kebun dalam 11 ekar. Kebun durian sebenarnya. Jadi sementara kebun durian kita buah, kita beli buah, dapat hasil, mereka kata, jom kita tanam halia. Halia ni 4 bulan, 5 bulan boleh habis. Jadi begitulah kami mula kami pun mula merancang dengan lebih serius lah macam mana kami boleh kembangkan nursery, right? Okay. Bukan sahaja untuk bekalkan anak-anak benih tau, tapi kami juga buat penyelidikan di mana kami buat pembangunan produk makanan, produk nutraceuticals. Pernah tak dengar tentang menggunakan halia hitam kunyit hitam sebagai repellent ataupun insect repellent sebagai umpat serangga? Pernah tak dengar? So ini adalah antara projek-projek yang kami sedang bergiat ya. Memang kami serius sekarang nak buat pendidikan macam dengan adanya lab yang baru iaitu lab herbal instrumentation and sterilization ni, dan kami dah haraplah kami akan lebih maju lah ke arah penyelidikan pembangunan produk berasaskan halia dengan penyelidikan. Right. So, keduanya, right, projek yang kedua yang saya rasa memang mempunyai potensi yang amat tinggi lah, projek besar ni, ialah crop engineering sayur dan sayuran. Right. Kalau yang pertama tu dia lebih ke arah kolaborasi dengan industri. Yang ini juga dia more towards ataupun lebih ke arah berkongsi ilmu dengan masyarakat setempat. Jadi macam mana wujudnya ataupun macam mana timbulnya idea ni adalah saya sebenarnya adalah merupakan penasihat kepada satu NGO yang bernama Malaysian Rainforest Station di Pahang. Jadi NGO ni dia sebenarnya dia buat kerja-kerja conservation yang memang berkait rapat dengan orang asli dan juga orang Melayu Selatan di Merauke. Jadi bila berlakunya badai besar ataupun kemarau ataupun pandemik ini, mereka akan mengalami kekurangan makanan. Mereka tak dapat nak cari makan ataupun memang susah nak cari makanan yang berkhasiat, bernutrisi. So from there kami dapat idea. Macam mana kalau kita sebenarnya kami yang ada kepakaran boleh kongsi kepakaran kami. Kita
wujudkan satu plot di mana kita ajar untuk tanam sayur. Sayur tu bukan sayur yang biasa-biasa, sayur yang memang yang boleh dimakan. Alright, macam sayur telur tu kan juga jual kepada orang ramai untuk menjaga pendapatan. Sebab kita kena faham bila berlaku lambakan dan tanaman yang ada tu dia akan macam wasted, dia akan diam macam tu dan boleh menyebabkan kerugian kepada penanam. Jadi dia kena ada satu cara mana dia yang boleh dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan. Itu yang kami punya objektif daripada situlah ya kami sebenarnya menulis proposal, lepas tu meminta bantuan keuangan daripada UNGP dan kami mendapat bantuan keuangan itu untuk mewujudkan plot sayur dan herba ini. So, plot dan sayur herba ini sebenarnya adalah salah satu projek yang baru di bawah IFSA dan ini menyebutkan modul latihan daripada macam mana kita nak buat plot sampailah macam mana nak harvest dan juga jual. Daripada A to Z, IFSA memang dia akan sentiasa berada di samping penduduk kampung ini untuk memastikan itu punya sosial ekonomi itu terjamin dengan menggunakan sayur-sayuran yang mudah-mudah saja untuk ditanam. Itulah kami punya salah satu objektif juga lah salah satu cara untuk kami bagi balik kepada masyarakat tempat. Jadi daripada khidmat nasihat, lepas tu kami juga menyediakan asas untuk nak buat plot, buat pengairan, pembajaan. Lepas tu akhirnya kami juga menyediakan khidmat nasihat untuk menukar sayur ataupun sayur-sayuran itu pada produk makanan dan herba. So mesti betul-betul ni dia mencatatkan tadi apa yang boleh buat dia jangan terkejut bila saya kata penduduk kampung mereka punya fikiran sangat bagus sebenarnya, mereka sangat kreatif bila kita rasa macam boleh buat apa lah kan, mereka akan come up with the idea. Mereka kata doktor kita buat shampoo lah doktor dengan kunyit hitam boleh doktor, jom kita buat. Jadi begitulah kami pun belajar sampai daripada penduduk kampung. Daripada situlah dia akan wujudnya industri setempat. Kami harap bukan sahaja di Merauke lah plot ni, kami juga harap in future plot sayur, plot sendiri sayur yang herba ni dia akan maju dan boleh dilihat perkembangan dekat beberapa tempat lain khususnya di Beli juga lah right. So setakat itu sahaja saya punya perkongsian bersama kami. Kami ada dua pemilih ataupun usahawan daripada syarikat pelajar. Yang pertamanya adalah Encik Muhammad Amir Hamzi daripada syarikat Equation dan juga Encik Muhammad Zainul daripada syarikat Kelat di Delhi untuk berkongsi macam mana IFSA dia membantu mereka untuk menggiatkan lagi mereka punya bisnes. Lepas tu macam mana dia membantu mereka untuk mencapai apa yang mereka aspire mula-mula kali bila mereka nak bina bisnes mereka. Jadi saya jemputlah Encik Muhammad Amir Hamzi dengan Encik Zainul untuk berkongsi mereka punya pengalaman Alright, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Suganti. Sebelum saya bagi perkongsian atau pandangan kami terhadap bimbingan IFSA ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak CUIC dengan kerjasama IFSA dan FIAT kerana menjemput saya hadir dalam forum pada petang inilah. Muhammad Zainul Hassan, wakil daripada syarikat pelajar Pulat Bijili. Okey, jadi berbalik kepada permintaan ataupun perkongsian pandangan saya mengenai bimbingan IFSA ini, ia adalah memberi impak yang
tinggilah kepada syarikat Kulat Dijeli. Impak yang sangat jelas yang saya boleh nampak dengan mata kasar dan secara pengulangan adalah dari segi sepanjang proses penghasilan produk di mana prosesnya ikuti. Di sini kita tekankan dan juga masa untuk penghasilan produk. Dalam masa sama juga Dr. Mariana adalah pengarah IFSA sendiri, banyak membantu kami punya syarikat coaching dalam market kami punya produk. Seterusnya dengan adanya facilities, dia akan memberi kesan yang tinggi kerana kita dapat menyediakan produk-produk yang diminta oleh customer di luar sana dalam masa yang cepat dan memenuhi keperluan mereka. Sebagai contoh, untuk penghasilan produk dalam Kulat Dijeli ni, kami ada menyediakan produk perkasan cendawan di mana kami menggunakan kaedah vacuum pack yang disediakan oleh pihak IFSA di fasiliti iaitu kilang Abik, kerana kami menggunakan vacuum pack untuk menambahkan jangka hayat produk itu. Sebelum kita mendapat bimbingan daripada IFSA, produk kita tidak dapat pergi lebih jauh kerana jangka hayat produk kita terlalu tingkat dan cepat rosak. Jadi apabila adanya bimbingan daripada IFSA ni sangat begitu pentinglah untuk syarikat kami untuk pasarkan produk kami ke customer yang berada jauh, ke seluruh Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Sale kami juga agak meningkat selepas kami dapat bantuan ataupun bimbingan daripada IFSA sendiri kerana sambutan daripada customer sangat tinggi. Antara produk-produk yang kami tengah pasarkan adalah perkasan cendawan, petai. Petai itu petai dan durian kita sekarang ni ada lambakan, jadi kita mengambil peluang daripada lambakan itu dan kita pasarkan menggunakan kaedah vacuum pack ke seluruh Semenanjung termasuk Sarawak dan Sabah. Kesimpulannya, bantuan atau bimbingan IFSA amatlah pentinglah bagi syarikat pelajar di UMK Jeli ini kerana dengan bantuan mereka dapatlah satu-satu syarikat pelajar terutamanya syarikat Kulat Dijeli dapat membangun dan dapat mengumpul sale yang sangat tinggi dalam masa singkat dan menarik lagi pelajar-pelajar dalam UMK Jeli dan luar-luar Jeli ini untuk terus menjadi usahawan muda di negara kita ini. Itu saja daripada saya perkongsian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dengar ke? Semua dengar? Okey. Saya Amin daripada wakil daripada syarikat di Frozen. Pendapat saya atas pihak IFSA membantu syarikat pelajar saya dari segi kewangan lah, itu paling ketara buat masa sekarang sebab pada mula-mula saya masuk dalam alam perniagaan. Jadi saya punya sale tak sebegitu tak sebegitu tinggi. Sebagai contoh,
awal-awal perniagaan saya hanya mencecah dalam RM20 seminggu. Jadi bila saya dah banyak masuk dalam program IFSA, dapatkan bantuan dan bimbingan daripada IFSA, jadi saya alhamdulillah saya berjaya dapat mencecah dalam RM5,000 dalam sebulan dan membantu ekonomi individu dan juga ekonomi syarikat saya di Frozen. Jadi tak terlupa juga dengan program yang memberi begitu impak yang tinggi ialah program Introduction of Central Kitchen yang melibatkan usahawan-usahawan luar untuk berkongsi pengalaman dan teknik yang betul untuk menghasilkan makanan. Dengan bimbingan-bimbingan ini dapat membantu syarikat pelajar saya untuk menambah baikkan lagi resepi dan cara packaging untuk dapatkan tarikan luar lah. Jadi dengan hasil produk yang di Frozen dapat hasilkan dapat meluas ke seluruh Semenanjung buat masa ini. Dan saya acknowledge semua ilmu-ilmu yang saya masuk dalam program tu dekat tempat saya sendiri masa sekarang. Alhamdulillah semua produk-produk saya pun telah post ke seluruh Semenanjung lah, belum lagi lah ke Sabah Sarawak. Jadi saya rasa program-program yang IFSA buat ni sangat membantu lah untuk saya punya syarikat pelajar dengan juga individu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pelajar iaitu saudara Zainul dan saudara Amir, iaitu pelajar-pelajar yang di bawah bimbingan IFSA. Mereka sangat berjaya sekali ya Dr. Su. Ya. Dr. Su, di sini saya ada 2 soalan untuk Dr. Su. Ya. Soalan pertama, bagaimanakah cara untuk komuniti melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh IFSA? Dan soalan kedua, apakah cabaran utama untuk mendapatkan peserta dan bagaimana untuk memastikan peserta tersebut memberi komitmen dalam program-program yang dianjurkan oleh IFSA? Silakan Dr. Su. Okay. Untuk soalan pertama lah ya, macam mana komuniti boleh melibatkan diri dalam projek ataupun aktiviti. Selalunya bila kami adakan apa-apa projek ataupun aktiviti yang berkait dengan komuniti, kami akan kami akan berhubung dengan komuniti itu sendiri sebenarnya. Kita pergi berjumpa dengan ketua kampung untuk meminta penyertaan. Jadi daripada situlah sebenarnya information atau maklumat dia akan pergi daripada ketua kampung dan seterusnya kepada komuniti. Jadi saya rasa komuniti dari situlah dia boleh melibatkan diri. Cumanya waktu pandemik ni dia agak susah lah untuk kita buat secara fizikal ya. Tapi harapnya dia akan berakhir secepat mungkin dan lepas ni kami akan buka tanda-tanda kepada komuniti luar untuk mereka boleh melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang memang dikatakan untuk komuniti dan juga penduduk tempat, tak ada masalah. Kalau nak tak ada aktiviti, just nak bertanya pun boleh sahaja. Okay, apakah tanaman yang sesuai untuk mereka tanam ke ataupun apa yang mereka boleh buat dekat tanah kosong mereka. Tanah kosong tak ada apa, semak ada kan. Boleh tak mereka tanam something untuk menanam? Boleh. Mari masuk berjumpa dengan kami di IFSA. Kami sediakan iman nasihat. Itu untuk pertama lah. Saya faham ya dulu memang kita kan, kita sebagai kita meletakkan diri pada penduduk tempat pun kita rasa macam agak-agak lah kan. Kalau universiti ni boleh ke kita masuk, dan tengok mereka punya nursery ataupun hydroponic set. Tapi sekarang memang kampus sendiri dia memang senantiasa terbuka untuk penduduk tempat. Tak ada tekanan apa-apa. Masuk saja untuk melihat dan belajar. Ya, saya harap saya menjawab lah ya soalan pertama tadi. Soalan kedua pula,
macam mana kami nak pastikan komitmen daripada penduduk. Nak pastikan komitmen dari penduduk tu salah satu cara saya rasa adalah buat projek ataupun aktiviti yang memang mereka mahu buat. Mereka nak buat. Memang kena dengan selera mereka. Jangan buat projek ataupun aktiviti yang kita short sendiri. Itu tak boleh lah. Alright. Maksud saya adalah macam tadi projek plot sendiri saya dan Herbal itu memang salah satu projek yang memang mendapat perhatian daripada bukan sahaja daripada Majlis Daerah Kuala Lumpur, tapi ini juga mendapat sambutan daripada ketua kampung. Beberapa kampung di Melaka. Jadi dari situ kami nampak bila kita pergi masuk 5 orang bagilah salam dulu. Gitulah. Alright. Kita dah tanya dulu. Kita buat projek ni ada sambutan tak? Okay. Kalau ada sambutan, mereka memang mahu mereka faham sebenarnya akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Saya rasa tak ada peluang untuk mereka hilang. Kita hilang, tak dapat peserta, tak ada. Jadinya ini yang saya sarankannya, saya selalu bagi tahu kepada kawan-kawan dan juga kepada NGO yang saya lihat. Buat projek yang memang kena dengan selera hidup yang boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka. Saya rasa memang tak ada masalah lah. Yeah? Dan lagi satu adalah kena selalu libatkan mereka. Apa-apa keputusan ataupun apa-apa aktiviti kena libatkan mereka dan bagi tahu, okey, kalau kita buat ini kita akan dapat ini. Lepas ni kita akan pergi ke arah ini. Lepas tu macam mana pendapat. Kalau mereka juga berkongsi pendapat, pandangan dan ia akan menjadi satu aktiviti yang memang sangat sihat lah. Dan memang akan pergi ke next level. Itulah pendapat saya. Sangat padu jawapan daripada Dr. Su ya. Sangat betul, saya bersetuju dengan jawapan tersebut. Terima kasih Dr. Su. Okey, baiklah, seperti yang saya janjikan tadi, di sini ada beberapa soalan yang telah diajukan oleh penonton Facebook Live kepada kedua-dua panelis kita. Baik, kita mulakan dengan Dr. Mariana. Dr. Mariana. Dr. Mariana, soalan pertama, apakah modul yang disediakan oleh pihak IFSA untuk usahawan yang baru bermula? Okey, soalan daripada siapa tu ya? Daripada Muhammad Syukri Makno. Okey, dia depends, bergantung kepada permintaan. Okey, maksudnya usahawan tu berminat dengan produk makanan ke, produk pertanian ke, ataupun yang macam Dr. Su present tadi produk nursery kan. Okey, katakanlah kalau macam saya, bidang saya memang makanan lah. So kalau sebelum ni ada permintaan mengenai makanan sejuk beku. So kami akan supply lah modul tersebut kepada kumpulan yang tersebut. Macam tu. So ada maknanya kami nak pastikan bahawa benda tu berkesan. Okey, jadi kami akan memfokuskan kepada permintaan. Secara umumnya macam itulah. Okay. Ada juga yang kita juga akan tawarkan contoh macam kursus-kursus understanding ataupun awareness kepada KKM punya set tu apa tu? GMP ke Mesti ke pun ada juga. So kita akan kumpulkan dan kita akan bekerjasama dengan KKM untuk merealisasikan permintaan daripada usahawan ataupun komuniti. So berkaitan pada modul tu macam itulah kita berfokus. Okey. Terima kasih Dr. Mariana. Seterusnya Dr. Su. Soalan ni daripada Dr. Ruhil Hayati Hamdan, pensyarah UMK juga rasanya. Betul kan? Okay, adakah pelajar atau komuniti perlu apply untuk menggunakan mesin-mesin di IFSA? Jika ya, apakah caranya? Saya jawab kot. Ya, saya rasa semua jawab. Okey. Dr. Ruhil rasanya ni daripada FPV kalau tak salah. Okey, mengenai kalau ada pelajar ataupun komuniti yang berminat untuk menggunakan mesin-mesin yang ada di IFSA, okey, langkah pertama hubungi IFSA lah. Okey, kalau boleh datang walk in
pun boleh. So dari situ kita akan tengok apa keperluan mesin yang diperlukan. So kita akan buka satu file lah. Okay, sama ada file industri, file syarikat pelajar terpulang lah. So dari situ kita akan consult lah mesin apa yang diorang nak guna. So kita akan bagi terus charge berapa, sebab kita ada beberapa kategori. Satu usahawan walk-in, satu usahawan pelajar di bawah IFSA, dan satu lagi yang usahawan di bawah projek incubator. So harganya berbeza lah. Okay, dia ada juga charge itu bergantung kepada bayaran bulanan ataupun bayaran harian. So, jawapan dia hubungi kami. Jawapan dia. Okey, terima kasih Dr. Mariana. So kat sini ada sedikit iklan lah untuk peminat syarikat Kulat di Jeli, boleh dapatkan produk mereka di Shopee. Okey, boleh dapatkan produk mereka. Okey, forum kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada para penonton yang sudi menonton program ini dari awal sehinggalah ke penghujung. Di kesempatan ini, saya mewakili seluruh warga kerja UMK ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka kepada semua. Buat semua juga, jangan lupa jaga SOP. Kita belum menang, tapi kita pasti menang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kazakh, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik